ni tiada khilaf kufurnya. Itu formula nak sebut. Dan juga satu perkara juga nak ambil faham, bila sebut saja ulama ahli sunnah wal jamaah ni, siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah? Ni pun kena ambil faham elok-elok. Sezaman kita lama belakang ni, fitnah istilah ulama ahli sunnah wal jamaah ni besar sangat. Hadirin sekalian, ulama ahli sunnah wal jamaah ni sejak dulu lagi, sejak ulama-ulama mujtahidin, ulama-ulama yang pakar dalam ilmu-ilmu agama ni, ilmu Quran, hadis, begitu juga ulama-ulama muhakkikin ini, sepakat mereka mengatakan untuk nak nama ahli sunnah wal jamaah ni, dia mesti di atas disiplin, kaedah, format, seperti mana yang telah dirumus, disusun, diolah, dibukukan, diwartakan, boleh pun bahasa gitu, oleh dua imam besar dalam bab akidah, iaitulah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, muktamad. Tak ada khilaf situ. Kalau ada siapa-siapa yang keluar ayat lain daripada istilah saya sebut ni, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dengar elok ayat. Zaman sekarang tuan-tuan, banyak orang dia membuka pintu untuk menerima atas nama ahli sunnah wal jamaah ni dengan bermacam-macam ideologi. Konon bunyi ahli hadis lah, konon bunyi mazhab Hanabilah, konon bunyi mazhab ahli tafsir, konon bunyi ulama salafi. Dia bunyi gitu, macam-macam bunyi ada. Konon bunyi ini apa lagi nak sebut? Sampai ada yang mengatakan Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah. Ni kacau ni. Ni yang kacau ni. Disiplin saya duduk ngaji, tutup guru semua duduk sebut, bahkan kitab-kitab para ulama kita yang muktabar, semuanya meletakkan disiplin besar di atas rumusan Quran hadis ni. Mestilah untuk nama ahli sunnah wal jamaah, dia mestilah menepati di atas kaedah-kaedah dan prinsip Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, muktamad. Satu khasnya dalam bab ketuhanan, yang tu yang kita dah belajar. Satu, siapa-siapa yang mengingkari wujud Allah Ta'ala, kufur. Betul tak? Memang betul tak? Kalau saya tak sebut hadis pun cukup lah. Mengingkari wujud Allah Ta'ala, kufur tak? Allah wujud tak wujud? Jadi betul tak memang sifat yang mesti tak dapat tidak isbat ke Allah Ta'ala? Mula-mula sekali bahas bab ketuhanan, Allah wujud. Betul tak? Nak bangkang apa? Satu, kalau ada orang kata sifat 20 ni tak relevan, Imam Abu Hasan Asy'ari ni siapa kata dia? Kita ikut Nabi, kita bukan ikut ulama. Ni mulut-mulut dajjal ni, berbahasa mudah gitu. Siapa kata mulut dajjal? Pasal dia tak faham siapa dia Imam Abu Hasan Asy'ari, siapa dia Imam Abu Mansur Maturidi. Macam mana dia tak faham imam mazhab dalam bab fiqh, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali radhiyallahu taala anhum. Itu juga imam-imam yang pakar dalam bab tasawuf, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu juga Imam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Dia tak faham siapa dia ulama ni. Macam mana juga kalau kita sebut bab qiraat, dia tak kenal siapa dia Imam Nafi', siapa dia Imam Ibn Katsir, Ibn Amir, siapa dia Asim, Hamzah, Kisai, dia tak kenal. Kerana kita memang nak ikut Nabi, tapi siapa dia nak bagi pencerahan untuk kita boleh faham apa dia ajaran Nabi SAW. Kita mana boleh ambil direct. Kita mesti melalui wasilah. Wasilah ni lah yang disebut atau istilahnya alim ulama, tutup guru. Mereka ni lah istilahnya wasilah, dan kita nak sampai ke Rasulullah mestilah melalui salasilah yang ada hubungan dengan mereka. Sikit ke sana, khas yang nak fokus tu kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Apatah lagi zaman sekarang tuan-tuan, kalau saya sebut dua nama ni, orang yang tak biasa belajar kitab-kitab akidah macam kita duk pegang ni, tak pernah belajar betul-betul disiplin atas nama mazhab ahli sunnah wal jamaah ni, nama dua tokoh ulama yang sangat besar ni sampai tenggelam. Ada yang jahil langsung. Apatah lagi anak-anak muda zaman lah ni. Saya nak sebut dengan bahasa gitu.
Jangan kata anak muda, yang tua pun tak faham. Yang tua pun tak pernah tengok. Apatah lagi anak muda lah ni. Pasal apa? Nama dua orang tokoh ulama besar ni, tambah generasi muda yang angkatan belakang ni, nama mereka ni telah ditenggelamkan. Bahkan nama mereka ni telah dimomokkan. Momok faham? Momok. Telah diprovokasikan. Seolah-olah mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Sampai ada yang kata macam tu. Tuan, bahaya sangat zaman lah ni. Pahaman-pahaman akidah yang ada zaman lah ni sangat bahaya. Tuan, dengar saya sebut. Sampai imam besar yang kita, ulama-ulama dulu pun mengiktiraf, inilah dua tokoh ulama besar, tak ada siapa pun berani mempertikaikan kewibawaan mereka ini, yang mereka telah tolong merumuskan parti Al-Quran dan Hadis untuk kita ambil faham, untuk memahamkan akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Khasnya nak memahamkan apa dia rumusan yang ada, yang terkandung dalam makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, yang istilahnya ada 50 aqaidul iman yang kita nak sambung belajar ni. Bab Rasul ni, kita dah belajar 41, 20 wajib, 20 mustahil. Yang tak layak pada orang Ta'ala, 1 harus, 41 dah belajar. Kita nak jumpa bab Rasul ni ada 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus, 1 jadi 9. Combinekan dia, yang dia terhimpun dalam 2 words. Kalau ikut 2 sentences kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepakat ulama mengatakan memang inilah makna yang terhimpun. Ada orang tak pakai langsung apa yang kita duk belajar. Tuan bayar tak? Bahkan kalau saya sebut tadi, istilahnya dimomokkan, diprovokasikan. Bahkan ada yang mengatakan, yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Ni kasyak. Dia kata dia Asy'ariyah wal Maturidiyah saja. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi zaman lah ni ada kumpulan-kumpulan tertentu, dia kata ahli sunnah wal jamaah ni yang uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Yang ni yang adalah pencerahan dan tu. Tuan-tuan ada muskil, tuan-tuan ada clash kat mana, you must ask me. Mana tuan-tuan ada pening-pening tu. Tuan-tuan ngaji satu pihak, tuan-tuan kata, pihak tu kata sifat 20 ni pening. Tuan-tuan dengar saya sebut, saya kata puak-puak tu pening. Jadi tengok tuan-tuan yang pening tu. Wajib selesaikan. Satu saya dah sebut awal-awal tadi. Kalau ada orang kata sifat 20 ni pahaman Yunani lah, falsafah lah, apalah dan sebagainya. Kalau falsafah sekalipun, tepat tak tepat dengan Al-Quran Hadis. Dia mesti tengok situ. Pasal ulama' ni dia tak akan buat sesuatu rumusan, melainkan rumusan ni mesti ambil istilahnya ainiyat. Apa maksud, apa benda ainiyat ni? Mesti ambil sebenarnya yang memang ini adalah parti. Tu bahasa dia, parti ni tahu. Satu parti ni, dia kadang-kadang tak sebut dah Al-Quran Hadis. Tapi kalau sebut ni, memang kita akan menerima pernyataan ini dengan akal dan nakal. Ni, kaidah ulama' ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau ada orang nak kata sifat 20 ni mengarut sekalipun, katalah ada ustaz kabir ke ustaz besar macam mana sekalipun, tuan-tuan kalau dengar saya nak sebut ni, nak sebut apa? Kalau tuan-tuan jumpa dia, kalau tak buat majlis rasmi pun dengan dia, habis kuliah jumpa dia, tuan-tuan tanya sebiji-sebiji kat dia. Khasnya sifat 20 ni. Mana satu sifat 20 ni dia nak nafikan daripada Allah Ta'ala? Kalau dia nafi, tiada syak, kufur. Satu, Allah wujud tak? Allah ni sedia tak? Anak nafi apa? Tak payah sebut Al-Quran pun tak apa dah. Dan memang sebenarnya dia ialah inti Al-Quran. Dia ialah parti Al-Quran. Saya nak sebut lagi panjang sangat. Lagi saya baran pula sikit tu. Saya kan boleh sebut-sebut tu. Tambah sebut puak-puak yang tak betul tu. Dia baran sikit. Jadi macam mana pun saya nak sebut. Tuan-tuan kalau ada masalah, mesti kena clarify kan permasalahan yang ada kat tuan-tuan. Apa keraguan yang ada kat tuan-tuan, mesti bagi selesai. Dan saya duduk mengaji, tu tunggu sebut macam ni. Dengar. Satu, kita mengaji ni, kita mesti tengok ulama-ulama yang awal daripada kita. Dan ulama awal apa? Ulama-ulama awalin. Dan ulama-ulama awal yang istilahnya dia membukukan, dia menulis dalam kitab, dia buat formulasi, dia buat rumusan. Ulama ni bukan di kalangan sahabat.
Sahabat, mereka dah buat rumusan. Mereka dah ambil parti Al-Quran dan hadis. Dan mereka lah generasi pertama yang mula-mula sekali yang memang jumpa beradab dengan Nabi SAW directly. Kan? Mereka lah yang sangat faham apa ajaran Nabi SAW. Tapi mereka ni adalah orang yang zaman tu, zaman tak masyhur dengan penulisan. Dengan pembukuan. Tapi apa yang Rasulullah sampai, parti dia macam mana? Semua dah ada seawal zaman sahabat. Lepas tu bila Islam makin kembang, tak semua orang boleh faham macam mana sahabat Nabi SAW. Bila Islam ni makin tersebar, empire dia makin luas, tambah pula yang masuk Islam ni bukan di kalangan orang Arab, susah dia nak faham Al-Quran dan hadis, dia tak boleh menguasai punya Al-Quran dan hadis. Zaman kedua, selepas zaman sahabat pun dah tak boleh menguasai. Satu, ulama, mereka ni telah bekerja keras untuk mengumpulkan Quran. Satu. Dan pada masa tu, Quran kumpul, khasnya pada zaman sahabat. Lepas tu, ilmu-ilmu yang ada ni, zaman sahabat tak dikumpul dalam buku. Ilmu dikumpul dalam kitab, dalam buku ni pada zaman tabi'in. Satu, timbul Imam Malik. Dan juga siapa yang serahkan, yang sewaktu dengan dia untuk menghimpunkan ilmu fiqh. Masa tu Imam Bukhari tak ada lagi. Hadis Bukhari tak ada lagi. Fiqh dah siap. Datang Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, buat rumusan dalam bab akidah. Syekh Junaid Baghdadi buat rumusan. Apa dia? Rumusan tentang bab ilmu tasawuf. Masa tu Imam Bukhari tak ada lagi. Tuan-tuan jawab, dengar. Saya bagi soalan. Siapa lagi pakar hadis? Imam Asy-Syafi'i ke? Kita ambil contoh Imam Mazhab tu. Imam Asy-Syafi'i ke? Radhiyallahu ta'ala anhu. Ke Imam Bukhari?